Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning, Miss. Morning. Okay, semua okay? Sihat semua? Apa khabar? Apa baik, Miss? Alhamdulillah. Miss. Said sihat? Yesha? Sehat. Alhamdulillah. Semua sihat Harap semua sihat lah. Okay, tak ada apa-apa. Okay, so kita baru habis bercuti. You lah habis bercuti. Saya bekerja je kan. So cuti seminggu. Sebelum ni cuti lagi. Seminggu raya ni cuti lagi. So banyak cuti. Tapi harapnya semangat tu tak ada hilang lah kan. Saya tahu bila banyak-banyak cuti sangat ni kadang-kadang kita jadi lemau kan. Alright, so hari ni kita akan continue lecture. Okay, so chapter 7. Ada sikit je lagi sebab kita sampai chapter 9 je kan. InsyaAllah lah kita boleh habis mengikut masa yang ditetapkan. Mungkin habis awal sikit lah kan. Sebab ni dah chapter 7, minggu ke-9. And then hari Khamis ni insyaAllah seperti yang saya maklumkan dalam grup, kita akan ada test. Okay, malam. So kita tak tukar. Tak boleh tak tukar sebab dah bincang dengan pensyarah lain. So kita stick lah dengan tarikh yang dicadangkan, which is 10 hari bulan malam. So chapter 3, 4 dan 5 lah. Okay, harapnya semua dah ready untuk test kita di Khamis ni. Dan minggu depan kita akan continue chapter 8. Okay, mungkin chapter 8 ni saya akan buat dua minggu lah, maksudnya 2 kali kelas sebab dia agak panjang sedikit. Dan last kali kita akan chapter last lah, chapter 9. So minggu depan minggu ke-10, 11, mungkin dalam minggu 12 lah insyaAllah kita boleh habis. Tengok keadaan lah. So mungkin habis awal sikit supaya kamu boleh concentrate more on exercises kan, tutorial dengan pensyarah masing-masing, buat latihan banyak-banyak sebab digital ni ataupun ITT 270 ni dia memang memerlukan banyak exercise ya. Dia tak boleh baca saja macam subjek teori, just read and understand, so enough kan. But for this course not enough if you only read the notes kan. So sebab kita bukan 100% teori kan. Teori ada tapi tak banyak lah. Bukanlah bermaksud dalam test, dalam final nanti tak ada teori. Ada soalan teori tapi tak banyak sangat kan. Alright, so chapter 7 flip-flop. Okay. Sekejap ya, saya share slide. Okay, kalau ikutkan chapter 7 ni tak banyak sangat sebenarnya, dia sikit je. Okay, kalau antara chapter yang tak banyak lah. So mungkin kita boleh habiskan cepat sikit lah hari ni. Boleh nampak ya slide saya di sini? Boleh. Okay, boleh Okay. Sekejap ya, saya buat slideshow. Right, so chapter 7 is flip-flop. So if you have any questions bila saya bagi lecture ni, you can stop me and then you can ask the questions, right? Right, so the outcome for this chapter, at the end of this lesson, the student should be able to understand the concept of sequential circuit. Okay, differentiate between different type of sequential circuit. So we have 4: SR latch, SR flip-flop, D latch, and D flip-flop. And lastly, you can determine the waveform. Okay, for SR latch, flip-flop, D latch, and D flip-flop. Okay, so this is the outcome. So I hope after you complete this lesson, after I complete my lecture, so you will get all these outcomes. Alright. So for introduction, sequential circuit. So actually circuit, okay, logic circuit can be classified or can be divided into 2 categories. Ada 2 kategori utama logic circuit. First is combinational circuit, second is sequential circuit. So previously yang kita belajar sebelum-sebelum ni kan, start daripada chapter 2 lah. Chapter 1 tak ada circuit kan, start daripada chapter 2 sampailah chapter 6. Chapter 6 pun ada juga circuit kan. Okay. So circuit yang kita belajar sebelum ni tu kita kategorikan di bawah combinational circuits.
Okay, combinational circuit. Okay, so combinational circuit, the output is a function of only the present input. So meaning that whatever output yang kamu dapat based on present input ataupun based on satu input sajalah. Contoh kalau application ni, kalau kita tekan button ni apa berlaku pada output tu kan. So kalau kita tekan button lain pula apa yang berlaku kan. So dia bergantung kepada satu input saja. Okay, only the present input. So that is a combinational circuits. Okay. So kita ada satu lagi circuit yang kita namakan sebagai sequential circuits. Okay. Which is sequential circuit is actually combinational and memory. So dia combinational juga tapi dia campur dengan satu lagi komponen which is memory components kan. So for sequential circuit, the output depends not only the present input but on the previous input. So meaning that untuk sequential circuit ni bila kamu nak tentukan output dia, kamu bukan saja bergantung kepada satu input sahaja tapi kita kena tengok input lain jugalah. Maksudnya kita kena refer kepada present dan juga previous. So current input dia apa dan juga yang sebelum tu lah. So maksudnya dia macam kita kena tengok dua lah. Dua keadaan baru kita boleh tentukan apa berlaku kepada output dia. So tu beza antara sequential dengan combinational. So kalau combinational yang kita belajar sebelum ni satu input saja. Dan untuk draw logic circuit, kalau kamu ingat kan, untuk draw logic circuit kan kita ada 3 step kan. First kita buat truth table dulu, and then kita kena simplify, and then lastly baru kita draw logic circuit tersebut kan. So untuk first tu which is the truth table tu, so combinational kita menggunakan truth table. Jadual kebenaran kan, maksudnya kita ada input, kita ada output, that's it kan. Tapi kalau sequentials ni biasanya kita tak gunakan truth table kan. Kita gunakan satu lagi table yang kita namakan sebagai excitation table. Dia lain sikit lah. Truth table tu ada tapi untuk apply tu biasa kita akan gunakan excitation table. Kenapa? Sebab kita kena bergantung kepada dua input kan, baru kita boleh dapat output. So dia ada sedikit perbezaan lah. Okay, so ni untuk perbezaan antara combinational dan juga sequential circuit. Okay, so untuk sequential circuits ni kita ada beberapa orang kata apa devices lah ataupun application yang menunjukkan macam mana proses untuk sequential circuits ni. So kita ada 4 device bagi mewakilkan proses sequential circuits ni lah. Okay, so yang pertama kita ada SR latch which is set reset latch. Okay, yang kedua kita ada SR flip flop. Okay, set reset flip flop, and then kita ada D latch. Okay, dan juga kita ada D flip flop. Okay, so kita ada 4. So kita tengok yang pertama dulu which is set reset latch. Okay, so the logical operation of SR latch is summarized in the excitation table below. So ni lah contoh excitation table lah. Okay, this is example of excitation table. So kalau kamu tengok kat sini, untuk dapatkan next state ni ataupun Q ni, okay, so kita kena bergantung kepada input dan juga present state dia. Okay, what is the present state of Q, baru kita boleh dapat the next state of Q which is the output lah. Okay, the output of Q. Okay. So kalau untuk SR latch ni, kita input kita kalau kita ada dua, kalau kita tengok truth table yang sebelum ni yang kita belajar masa chapter 2, 3, 4 tu kan. So kalau truth table biasa, kalau kita ada 2 input, kita akan ada 4 combinational kan. Dia punya combinations of 0 and 1. Sebab 2 kuasa n tu kan. So kalau kita ada 2 input, 2 kuasa 2, dia akan ada 4. 4 combination of 0 and 1. Maksudnya dalam truth table kamu akan ada 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1. Kita ada 4. Okay, tapi untuk excitation table ni, dia punya value dia tu dia macam bertambah sedikit kan. Dia sama juga, dia ada 4 juga kalau kamu tengok kat sini kan. Okay, yang pertama ni 0, 0 kan. So 2 ni 0, 0, lepas tu 0, 1. Okay, 1, 0 and then 1, 1. So sama ada 4 combination juga. Tapi untuk setiap combination tu kita kena compare dengan present state dia tu. Meaning that kalau S kamu kosong, R kamu kosong and then present state Q tu kosong, apa berlaku kepada next state Q? Okay, and then yang kedua pula kita comparekan pula dengan apa berlaku kalau kita tukar Q tu kepada 1. Tapi input dia still sama, kosong-kosong. Cuma kita tukar pada present state Q tu sajalah. So latch ni ataupun sequential ni dia banyak
digunakan untuk tentukan dia punya waveform lah, macam kata apa waveform ni. So apa berlaku nanti kita akan tengok dari segi drawing dia tu kan. So kalau kamu tengok citation table ni, setiap combination ni kita kena comparekan dengan dua value Q ni. Kan. So what will happen if the Q present state is 0? Okay, what will happen if the present state Q is 1? Kan. So apa berlaku kepada next state dia ataupun apa berlaku kepada output dia lah. So kalau untuk second combination S0 R1 yang ni second combination, sama juga kita kena compare dengan dua present state. Kan? So apa berlaku kepada output dan seterusnya. So kalau kamu tengok kat sini, for the first combination 0 0, so 0 0 if present state Q is 0 and if present state Q is 1, so what will happen to the next state Q or the output? So dia akan remain benda yang sama. Maksudnya dia tak akan berlaku perubahan lah. So kalau present state Q dia kosong, next state pun akan jadi kosong juga. So dia akan carry the same value. So same goes if your present state Q is 1, so next state pun dia akan jadi 1 juga. So meaning that it will hold the same value lah. Okay. Kalau 0 1, okay, 0 1 ni kan S0 R1. So what will happen to the next state Q? So kalau kamu tengok kat sini, bila present state Q kosong, next state Q akan jadi kosong. And then bila present state Q1, next state Q pun akan jadi kosong juga. So kalau kamu tengok kat sini, untuk yang bahagian input ni, nilai reset, sebab SR ni, S stand for set, R stand for reset, right? So apa berlaku kalau kita reset? Kita aktifkan reset value. So dia macam button set dengan reset kan. Reset ni, kalau sistem kan kita macam dia akan go back to the yang asal lah, the first one kan, yang asal kita reset kan semua. Kalau kita buat something untuk sistem tu, okay, kita reset balik kan, konsep reset. So sebab tu bila kita activate kan reset, nilai next state dia akan jadi kosong. Tak kira lah present state tu waktu tu value apa pun, so dia akan jadi kosong. Dia akan reset all the value. So that means by reset. Kalau yang ketiga ni pula, bila kita aktifkan set mode, yang ni. So set mode maksudnya next state kamu automatically akan jadi 1. Tak kira lah waktu tu present state dia kosong ataupun 1, dia still akan mewujudkan nilai 1 juga sebab kita setkan dia. Kita give the value to value 1. Set tu maksudnya kita aktifkan, okay, kepada value 1 kan. And then kalau last kali ni, what will happen kalau input S1, input R pun 1. Kan. So kalau kamu tengok kat sini, what will happen to the next state? X. X ni maksudnya benda tu tak wujud lah, tak boleh. Mana boleh dalam, contoh kita ada dua button, satu button set, satu button reset. Kita tekan dua-dua, sekarang tak boleh kan. So it cannot be happen lah, it's invalid. So that's why kalau kita tengok sini, next state dia adalah invalid lah kat sini. Tak boleh kan. So daripada citation table ni, okay, ni dia punya penerangan dia lah tadi, the equation. So this is the equations for the SR latch. So ni. So hasil dia sebenarnya kita simplify lah daripada benda ni, kita masukkan ke dalam K-map. So K-map dia kita consider dia sebagai 3 input lah, SRQ. Okay, SRQ and then dia punya output dia. Okay. So you akan dapat dia punya equations ni, S equal to S plus RQ, R bar and Q. Okay. So actually we can classify the operation of latch into 3 modes. So kita ada 3 mode utama lah. Okay. So mode yang pertama, bila S sama dengan R, which is sama dengan kosong. So Q akan sama dengan Q lah. Q star ni maksudnya next state Q. Okay, next state Q akan sama dengan Q. So kalau kamu tengok kat sini kan, yang pertama ni S kosong, R kosong, whatever state, present state Q ni, Q star ni dia akan carry the same value. Tu maksud dia lah yang ni. And then kalau S1 R kosong is actually representing set operation. So what happen kalau kita represent set operation? So Q star is actually equal to 1 lah. And then for S0 R1, meaning that you represent the reset operation. So
untuk reset operation, Q star is actually equal to 0 lah. Okay. So daripada latch excitation table tu kita boleh summarize ke dalam truth table macam ni lah. Okay. So this is the value of SR. Okay, so kita ada 2 input, that's why combination dia akan ada 4 lah. Okay. And then Q. Okay, so this is the output of Q lah kan. So apa berlaku dan ni adalah mode dia. So di sini untuk SR latch ni, you kena ingat dari segi mode dia lah. Mode untuk setiap combination tu. And then what will happen to your output. Kan? So kalau kamu tengok kat sini, dari segi summarizationsnya, kalau S0, R0, dia sebenarnya memegang mode whole. So apa yang dimaksudkan mode whole? So kalau output waktu tu adalah Q, so apa yang berlaku, dia akan bawa the same value juga, which is dia akan sama dengan Q juga. So kalau kamu tengok kat sini untuk mode yang pertama ni, dia tak letak sebarang value kan, dia just letak Q saja, dia tak letak 0 ataupun 1. Kenapa? Dia akan follow Q. So kalau Q waktu tu 0, dia akan jadi 0 lah. Kalau Q waktu tu 1, dia akan jadi 1. That's why output dia akan sama dengan output which is Q. Okay. Tapi kalau yang kedua ni pula, dia memegang mode reset. Okay, kalau mode reset, meaning that your Q is always 0. Okay, your Q is always 0. And then yang ketiga ni, mode set sebab S1 R0. So Q kamu akan sentiasa jadi 1 lah. Yeah. And then kalau last kali ni, ini tak valid. Tak valid. Tapi kalau macam mana kita nak wakilkan dari segi Q waveform kan, untuk menunjukkan dia adalah tak valid. So value dia biasa kita akan letakkan 0 lah. Okay. So ni diperlukan bila kita nak lukis benda ni lah. Kalau kamu tengok kat sini, ni adalah Q waveform. SR latch ni kan, Q waveform. Right. So selalunya kalau chapter 7 ni soalan dia berbentuk waveform lah selalunya. Okay. Maksudnya you need to draw the Q waveform. Okay. Okay, assume Q is equal to 0 initially. Determine the Q waveform for SR latch. So kalau soalan yang macam ni, biasanya SR ni, value SR akan diberi kepada kamu lah. Okay. Yang kamu kena lukis cuma Q saja. Okay. So first thing you kena tahu value yang dibawa oleh S dan juga value yang dibawa oleh R lah. So bila kita lukis Q waveform ni, kita ada 2 value utama sebenarnya. So kalau dia berada di level bawah macam ni, okay, maksudnya dia carry value 0 lah. Kalau dia naik atas macam ni, okay, so ini membawa value 1. So dalam digital ni kita ada 2 value je kan, sama ada 0 ataupun 1. So kalau dari segi waveform, kalau dia berada pada garisan bawah, okay, dia adalah 0 lah. Dan kalau dia naik atas, itu adalah 1. Itu memang benda yang kata basic lah. Itu memang common representation of waveform untuk digital. So kalau kamu tengok gambar untuk S ni, maksudnya semua garis yang kat bawah ni, semua ni 0 lah ni. Semua ni memegang value 0. So bila dia naik di atas, maksudnya ini adalah 1 lah. Dan semua ni yang ini adalah 0. Sama juga untuk R. Okay, ni 0. Okay, semua ni 1. Okay, lepas tu bawah ni 0. Okay, atas ni 1. So first thing, untuk value S dengan R ni, kamu kena tahu dulu value yang dibawa pada waktu itulah 0 ataupun 1. You kena faham dululah. Lepas tu barulah you boleh lukis Q. Apa berlaku kepada Q kamu. Maksudnya kamu kena compare. What will happen kalau S0, R0. Apa berlaku kepada Q. So yang ni, kamu kena relatekan dengan truth table lah ni. Kamu tengok yang ni. Apa berlaku kepada Q bila S0, R0 kan. Kalau kamu tengok kat sini, bila S0, R0, Q is equal to Q. Maksudnya, dia akan sama je value dia. Maksudnya kalau waktu tu S0, R0 and then Q, dia kata Q ni start dengan 0 kan initially. Maksudnya initialnya dia bermula dengan 0. So dia bermula dengan 0, initial state is 0. So bila S0, R0 dia akan jadi 0. Tapi kalau kamu tengok kat sini, mula-mula memang dia 0-0 kan kat sini. Pada garisan putus-putus ni. Untuk level yang pertama ni. Okay, ni 0, 0, so Q pun 0. But suddenly, kalau kamu tengok kat sini, R ni dia berubah menjadi 1 kan, dia naik atas. Ni 1. So, apa berlaku kepada Q? So, yang ni you kena determine Q ni based on value S dengan R lah.
So sekarang ni value S kamu remain kosong lagi. Tapi value R kamu adalah 1. So kamu kena tengok table kat sini. 0, 1 yang ni kan. Okay, bila S kosong, R 1, what will happen to Q? So Q akan jadi kosong. Sebab dia memegang mode reset kan. So that's why bila S kosong, R 1, so Q kamu is kosong juga. Which is reset. And then still benda yang sama juga kan. Yang ni pun kosong juga ni. 0, 1 juga. Sepatutnya ni tak perlu ada garisan sepatutnya. Okay. So dia still remain. Which is dia akan carry the same mode. Which is mode reset. Ataupun dia akan hold di sini ni. Maksudnya dia hold previous value. Which is kalau previous value dia adalah 0. So that's why dia hold 0 lah. That's mean by hold. Okay. And then next S pula kan. Suddenly S berubah menjadi 1. R pun berubah juga. Which is dia berubah menjadi kosong. So now you kena determine what will happen to Q based on this mode. 1, 0. S1 R kosong. Tengok kat sini. S1 R kosong. So Q kamu akan memegang value 1 lah. Which is dia representing set operation. Sebab tu Q kamu ni akan menjadi set kat sini. Okay, value dia akan jadi 1. And then S change to 0. R is 0. So 0, 0. Apa yang berlaku kepada Q bila 0, 0? Okay, kalau 0, 0, kamu tengok yang atas kali ni. 0, 0, Q is equal to Q. Meaning that dia akan hold. So apa yang kamu nak hold? Okay. Alright, because previous state dia adalah 1, so dia akan hold 1 lah. Itu maksud hold tu. So dalam konteks sequential ni, kan dia kata dia tengok present state juga, which is state apa yang dipegang pada waktu itu, which is S kosong, R kosong kan. Okay. Dan juga dia akan tengok juga yang previous dia tu, sebelum tu. Especially kalau dia hold. Dia nak hold apa kan. So there must be value previously kan, to hold kan. So previous, for this case, previous dia value dia adalah 1. That's why dia akan hold 1. Sampai bila dia nak hold 1, sampailah S dengan R tu berubah lah. Kan. So currently dia still hold kan. So dia akan hold benda sama daripada sini sampai kat sini. Sebab daripada sini sampai sini ni, yang anak panah saya tunjuk tu kan, anak panah menegak tu, dia still carry benda yang sama, which is dia still carry kosong-kosong kan. So dia akan hold lah, dia akan hold sampai suddenly mesti ada perubahan pada S dengan R kan. So kalau kamu tengok kat sini, R pula berubah, which is R jadi 1. So kamu kena tengok pula apa berlaku kalau S kosong, R 1. So yang ni dia representing apa ni, reset kan. So kalau dia representing reset, apa maksud dia? Apa value Q untuk mewakili reset mode? So kalau reset ni kan, so Q kamu kena kosong lah. Sebab tu kalau kamu tengok kat sini, daripada 1 tadi Q kamu turun bawah dia akan jadi kosong. Sampai bila dia jadi kosong ni? Sampailah dia S dengan R tu carry benda yang sama lah. Kalau kamu tengok sepanjang garis ni, yang ujung sekali ni, dia semua value dia 01, 01 kan. So 01, so that's why dia akan hold reset lah sampai habis. So daripada sini, kita boleh summarize bahawa output of SR latch change states immediately whenever S or R change. So output SR, maksudnya Q kamu tu dia akan berubah lah immediately. Okay, whenever S ataupun R tu berubah. Kan. So sometimes berubah, sometimes tak. Kalau hold tu dia tak berubah lah kan. Kalau hold dia akan carry. Dia bersama. Maksudnya sometimes dia akan berubah lah daripada hold. Dia akan jadi reset. Dia akan jadi value kosong kan. Ataupun dia akan jadi value 1. That means by dia akan change. Automatically lah. Dia tak ada mekanisme lain yang akan kawal pergerakan Q tu. Kalau SR berubah je, Q tu pun akan berubah juga. So yang ni kan. So ni untuk yang pertama, latch. So kalau bila kita sebut latch ni, dia maksudnya dia akan immediately change lah. There is no mechanism of control the movement ataupun
the state of Q tu. Kan? So dia akan berubah bila masa S ataupun R tu berubah lah. Okay? So ni untuk yang pertama. Okay, SR latch. So any questions? Faham tak untuk yang ni waveform Q waveform ni? SR latch. Ada nak tanya tak? Okey ke semua? Senyap pula. Okey, boleh? Boleh. Okey, boleh. Alright. So kita pergi pada yang kedua, SR flip-flop. Still SR tapi flip-flop bukan latch ya, flip-flop. This is set reset lah. Kiranya kalau kita sebut SR ni, dia still menggunakan input yang sama. Which is kita ada dua input lah, S dan juga R. Mode dia pun sama juga, cuma yang ni dia ada mechanism of controlling kat sini. Kalau kamu tengok ayat pertama ni, the operation of SR flip-flop is similar to the simple SR latch. Okay, difference dia. Okay, yang difference ni, the latch, okay, latch tadi, output react immediately. Okay, while flip-flop, output change, controlled by the clock pulse, which is CLK lah. CLK tu stand for clock. So kalau SR latch, output kamu tadi kan dia akan immediately berubah lah. Maksud Q tu immediately berubah kalau S ataupun R tu berubah. Tapi bila kita ada perkataan flip-flop ni, dia tak immediately change. So dia ada some mechanism of controlling tu bila dia boleh berubah. Okay. Walaupun pada waktu tu S ataupun R mungkin berubah, tapi Q tu tak semestinya kena ubah. Tu maksudnya lah, maksudnya dia bukan immediately change. So kalau kamu tengok kat sini, okay, flip-flop with a small triangle on the clock input indicates that this input is activated only when the clock change from 0 to 1. Okay, small triangle ni lah, kalau dari segi diagram dia, bila ada triangle ni maksudnya benda ni dia menggunakan flip-flop lah. Triangle tu dia menunjukkan bahawa ada clock pulse yang akan mengawal pergerakan output. Okay. So this is known as positive going transition ataupun positive age trigger. So kalau clock tu, okay, when clock change from 0 to 1, so itu kita panggil sebagai positive going transition ataupun positive age trigger. So dia ada dua sebenarnya clock ni. Dia sama ada berubah daripada 0 ke 1 ataupun daripada 1 ke 0. Okay. So kalau 0 ke 1 dari segi gambar ni dia macam ni lah. Kan anak panah tu ke atas. Okay, whenever clock tu berubah daripada 0 ke 1, so baru dia akan ada perubahan. Okay. So kalau dari segi truth table dia, kalau kamu tengok kat sini, SR flip-flop ni, perubahan truth table dia satu benda je, you kena tambah satu kolom, which is kolom CLK ni ataupun kolom clock. Yeah. So kiranya sebelum kita tentukan Q ni, okay, kita kena tengok dulu waktu tu clock tu berubah tak transition tu daripada 0 ke 1. So kalau clock tu berubah daripada 0 ke 1 je baru you boleh change your Q lah. That means by the flip-flop is controlled by the clock. Okay. Mode untuk SR ni sama je kan, kalau kau tengok kat sini mode dia sama je, hold, reset, set dengan invalid, sama je. Sebab dia still SR, set reset kan. Semua perbezaannya bila you boleh change the Q tu kan. So what will happen to your Q is when your clock is changed. Kan. So benda ni mungkin kamu tak nampak lagi kat sini kan. Kita akan nampak implementation of this one bila kita lukis Q waveform. Saya tunjuk yang ni. So beza dengan gambar rajah tadi, kalau yang tadi you cuma ada SR, lepas tu kamu kena lukis Q kan, itu je. Tapi kalau kita sebut SR flip-flop, dia ada satu lagi benda iaitu clock kat atas ni. So tiga benda ni, CLK, S dengan R ni biasa akan diberi kepada kamu lah. Maksudnya kalau dalam soalan, dengar suara saya tak? Dengar, Miss. Sebab tadi tiba-tiba saya perasan ada orang mute saya. Ada orang mute saya. Tiba-tiba keluar notification kat ni, someone is mute you. Amboi, tak nak bagi saya bercakap ke apa? Kan, tertekan kot. Right, so kita continue. Maksudnya di sini untuk SR flip-flop ni,
Okay, bezanya dia ada clock. Itu je. So 3 benda ni memang akan diberilah kepada kamu. Clock, S dan juga R. Dan value clock ni tak semestinya sampai 8 lah. Ni contoh saja. Kita ada 8 tick ataupun 8 detik lah. Kan, clock kan. So kita consider macam 1 second, 2 second, 3 second macam tu lah. Alright, so kalau kamu perasan kat sini kan, this is a positive clock lah. Sebab clock dia berubah daripada 0 ke 1 ke anak panah dia ke sini. Semua anak panah dia ke sini. Okay, anak panah dia semua ke atas kan. Okay. So that's why kalau kamu perasan dia ada garisan ni. Ni garisan ni. Garisan ni sometimes dalam question diberi, sometimes dalam question tak diberi kan. So kalau tak diberi meaning that you need to draw the line tu lah. So untuk tanda bila clock tu berubah. Sebab pada waktu clock berubah saja you can change your Q. So kita tengok contoh ni kan. So ni value S dan juga R. So what will happen to Q? So kalau kita tengok ni Q is equal to 0 initially. So kita start dengan Q sama dengan 0. Sekejap saya tukar color sekejap. Okay, so kalau kita tengok sini Q sama dengan 0. Okay. And then bila kita meet the first clock, okay, bila kita sampai clock yang pertama, which is when the clock is changed from 0 to 1, which is sampai di sinilah. Kat sini. Okay, garisan yang pertama tu, barulah kita compare value S dengan R lah pada waktu tu. Untuk kita tahu what will happen to your Q, right? So, for the first value, S is 0, R is 0. So, 0, 0, kamu tengok truth table tadi kan. So, 0, 0 meaning that whole kan, whole. So, apa maksud whole? Dia akan hold the previous state. So kalau kita tengok sini, previous state U is 0, right? Because your Q is equal to 0 initially kan. So that's why dia akan hold. Sampai bila dia nak hold tu? So it will carry this value until it meet the next clock. Dia akan stop hold ni sampai dia clock yang kedua lah, sampai kat sini. Walaupun kalau kamu perasan immediately tu, in the middle of Q movement tu kan, S berubah kan kalau kamu tengok sini. S ni berubah tengah-tengah ni. Tapi Q ni berubah ke tak? Kalau SR latch, S berubah aja Q tu berubah kan. Sama ada Q tu jadi 1 ke 0 ke, depends lah kan. Depends kepada mode. Tapi dalam case ni, walaupun in the middle of movement of Q ni, your S is change, but your Q is remain whole. Okay, dia cuma akan boleh berubah bila dia jumpa clock. Bila dia jumpa clock tu baru dia tengok S dengan R tu value dia apa. So kalau kamu tengok kat sini, dia akan hold clock yang kedua ni, your S is 1, okay, your R is 0 kan. So 1, 0. So 1, 0 is set, right? So that's why your Q ni akan berubah menjadi set lah. 1. So 1 ni, dia akan carry lah sampai next clock which is clock number 3. Walaupun in the middle tu, S tu berubah lagi. Tapi Q tu dia tak boleh ubah lah. Ya. So daripada sini, maksudnya kalau kamu tengok kat sini kan, secara summarization-nya, output Q change state when the clock change from 0 to 1. Nampak tak perbezaan antara SR latch dengan SR flip-flop? So you still carry the value of your Q until you meet ataupun until the clock is changed from 0 to 1. Kan? So yang ni contoh whole. Okay, and then clock number 4 dia berubah yang 0, 1 which is reset. So dia turun bawah dia jadi reset. Sampai clock yang kelima. Walaupun tengah-tengah ni kalau kamu perasan S dengan R tu berubah kan, tapi dia tidak mengubah value Q pada waktu itu. Because it will control by clock. Kan? So dia akan stop sampai clock je. Okay, sampai clock baru dia akan compare value S 10. Okay, which is set. So dia bertukar menjadi set. Sampai clock yang ke-6, baru dia tengok balik 10, set lagi. Okay, clock yang ke-7, 0, 0 is hold, so dia akan hold. Okay, and then 0, 1 is reset, so dia akan turun bawah. Okay. So ni untuk SR flip-flop. So tu beza antara latch dengan flip-flop. So latch is the output Q is immediately changed. Okay, whenever the input is changed lah, maksudnya whenever value of S ada juga R tu berubah, dia akan immediately. But for flip-flop, okay, the output is controlled by the clock pulse. Okay, so when the clock is changed from 0 to 1.
Jadi untuk positif lah kan, 0 to 1. So your Q dia akan berubah. So tu beza utamalah antara latch dengan flip-flop. Okay. So any question sampai sini? Faham tak perbezaan antara SR latch dengan SR flip-flop ataupun latch dengan flip-flop lah? Ada nak tanya tak? Miss, Ya saya. kalau clock tu boleh jadi 1 ke 0 kan? Boleh. Yang tu kita panggil sebagai negative 8 trigger. Boleh jadi kalau dia kosong, maksudnya clock kamu ni dia akan jadi macam ni. Contoh ni contoh yang kata negatif tu kan. Contoh kita ada satu clock, which is clock kamu tu macam ni. Kan? So 1, 2, 3, 4. Oops. Macam tu. So kalau kamu nak draw yang ni, maksudnya perubahan dia tu kena ambil kira kat sini lah pula. Garisan dia tu. Kat sini. Dekat sini. Di mana clock tu berubah. Kan? So ni clock yang negatif. Bila clock tu berubah daripada 1 ke 0. 1 ke 0. Yang ni, yang bawah ni. Okay, yang ni bila clock tu berubah daripada 0 ke 1. Kebanyakannya yang positif lah. Which is 0 ke 1 kan naik atas. Tapi ada juga yang negative 8 trigger. So kalau kita sebut sebagai negative 8 trigger, meaning that your clock is changed from 1 to 0. Nak panah dia turun ke bawah. So kiranya output Q tu akan berubah bila clock tu berubah daripada 1 ke 0. Maksudnya kalau kat sini value Q ni dia akan carry benda sama sampai sini. So kalau dia jadi set, dia akan naik set sampai kat sini. Lepas tu kalau set lagi dia akan sama. Lepas tu dia akan bawa. Maksudnya macam tu. Jadi beza yang tu je lah. Beza clock tu. Sama ada positif ataupun negatif 8 trigger. Okay? Boleh? Ada soalan lain? Faham Tak ada Tak ada soalan? Senyap ni. Ada ni. Okay. So kiranya untuk yang bahagian yang ni, itu je lah. You kena faham bagi SR ni truth table dia. Ya, bila kita buat truth table SR latch, dia tak ada clock column tu. Tak ada. Column clock tu tak ada. Tapi kalau you kena derive truth table untuk flip-flop, SR flip-flop, you kena tambah satu column, which is column clock tu. Sebab nak bezakan kan antara SR latch dengan SR flip-flop. Dari segi mode sama. Kan, sebab dia SR juga kan. Okay. So, kalau tak ada, kita pergi kepada yang seterusnya. Okay, D. Okay, D flip-flop. Okay, so D has only single data input D and a clock. Bila sebut flip-flop je, dia memang ada clock itu je. Kan, bila flip-flop, dia akan ada clock lah. So SR flip-flop sebenarnya we can convert it to D flip-flop by adding an inverter. So kita kalau ubah switch sikit, dia akan jadi D flip-flop lah. Okay. So the data is transferred from the input D to the output Q on the clock transition of 0 to 1. Okay. So this is a diagram for D flip-flop. And then this is the truth table untuk D flip-flop. So D ni dia sangat simple lah sebab dia cuma ada satu input saja, which is D. Macam tadi SR kita ada dua input. S dan R kan. So kalau kita ada satu input, maksudnya dia cuma ada dua combinations lah. 0 or 1. Kan, 0 or 1. And then because this is a D flip-flop, that's why you kena ada satu column untuk clock. So dan ini adalah output dia, Q. So dari segi descriptions ni ataupun how to explain the operation of D flip-flop. So Q is equal to D. Okay, so Q is equal to D. Okay, when the clock pulse change from 0 to 1. Betul tak kalau kamu tengok truth table ni? Kan bila clock 0 ke 1 dan D pada waktu tu 0, Q pun akan jadi 0 juga. And then kalau waktu tu clock berubah daripada 0 ke 1 and then D bertukar menjadi 1, so Q pun akan jadi 1 juga. So for D flip-flop ni, Q is equal to D. Okay, Q is equal to D value. Okay, when the clock pulse is changed from 0 to 1. Yeah. So contohnya kalau kamu tengok Q waveform ni. Okay, so this is the clock and then this is value D. So determine your Q. So how you can draw your Q?
okay, Q waveform kan. So assume that Q is equal to 0 initially. So initialnya dia adalah sama kosong. Okay. Right, so first clock yang pertama. So when the clock is changed from 0 to 1, so what is the value of D? Kan? So for this case, the value of D is 0, right? It start dengan 0. So what will happen to Q? So Q is equal to D lah. Kan? Kalau kita tengok truth table tadi, Q is equal to D. So that's why Q pun akan jadi kosong juga. Sampai bila dia jadi kosong? Sampai dia jumpa clock yang seterusnya. Walaupun tengah-tengah ni D bertukar menjadi 1, tapi Q tak boleh berubah menjadi 1 immediately. Kan? So Q will change value whenever the clock is changed juga. So sebab tu dia akan carry 0 ni sampai clock tu berubah. Okay, menjadi 01 kat sini lah maksudnya. Okay, so kalau waktu tu D1 barulah Q akan jadi 1. Okay, so dia akan carry 1 tu sampai clock yang ketiga. Walaupun tengah-tengah tu D bertukar menjadi kosong kan. Tapi Q still remain 1. Okay. And then start clock yang ketiga ni baru dia bertukar menjadi kosong. Okay, so clock yang keempat pun because dia, this is 0. Okay, so 0, so dia akan carry 0 juga. So D flip-flop ni simple lah. So Q is equal to D, okay, when clock change from 0 to 1. Sebab dia satu input je kan. So satu input dia akan follow D lah. Whenever dia tu berubah, dia akan berubah juga. Tapi dia berubah tu bila clock tu pun berubah. Okay. So ni untuk D flip-flop. Okay. Dan last sekali kita ada D latch. Okay. So latch. Bila latch ni maksudnya dia tak ada clock lah. Dia tak ada clock. Tapi macam mana kita nak draw D ni kan, sebab secara asasnya D ni satu input saja. Kan D ni satu input saja, which is kosong ataupun 1. Kalau macam tadi, walaupun dia satu input tapi dia boleh follow saja. Q tak boleh follow saja D kan. Bila clock tu berubah. Tapi sekarang ni dia tak ada mechanism of controlling. So how we can determine the Q waveform kan. So untuk D latch ni kita tambah satu lagi input, which is kita panggil sebagai enable E. Okay, enable input E. Okay. So macam mana operation of D latch ni? So when E is equal to 0, the output Q is latched to the present state and cannot change. Okay, even D is changed. So dalam case D latch ni, you kena tengok E dulu. Waktu tu E tu carry value apa kan. So bila E sama kosong, Q latch to the present state. Maksudnya Q ni dia tak boleh berubah lah. Okay, dia tak boleh berubah. Okay, dia akan hold. Okay, with the same same state pada waktu tu kan. Sebab tu dia kata kat sini cannot change even if D is changed. Okay. Tapi bila E sama dengan 1, so what will happen to your Q? So Q is equal to D. Barulah Q tu dia akan follow whenever value D pada waktu tu. Okay. So ni adalah truth table untuk D latch. So kita ada E, kita ada D, dan of course lah kita akan ada Q, which is your output kan. So untuk E ni kita kan ada dua value, sama ada E kosong ataupun E 1 kan. So kalau E waktu tu kosong, so what will happen to D? So X. Okay, maksudnya Q ni dia tak boleh berubah. Okay, so kalau kat sini kan, cannot change even D is changed. So Q ni dia tak akan tengok D pun. Dia bawa je value tu. Kalau waktu tu value dia 1, dia akan carry 1 lah. Dia tak kata apa, tak perlu tengok pun D tu nilai apa. Maksudnya dia memegang konsep whole lah kat sini. Dia whole lah, dia remain je kan. Tapi bila E sama dengan 1, okay, bila E sama dengan 1, Q ni dia mesti follow D. Sebab tu bila E sama dengan 1, dia akan ada dua possibility lah. Okay. Sama ada Q tu berubah menjadi kosong ataupun berubah menjadi 1. So Q akan sama dengan kosong bila D waktu tu pun sama dengan kosong. Dan Q akan sama dengan 1 bila D pada waktu tu sama dengan 1. Okay. Kiranya di sini untuk D latch ni, Q ni dia akan tengok E dulu. Okay. Dia akan tengok E. Kalau E tu kosong, Q ni akan remain whole. Tapi bila E tu sama dengan 1, barulah dia akan tiru D. Okay, kita tengok contoh yang ni. Contoh. Okay,
Okay, kita ada E, kita ada D, and then determine your Q. Okay, so assume Q is equal to 0 initially. Contoh kan. Okay, so start dengan kosong. Okay, and then bila start dengan kosong ni, first kali bila D latch ni, you kena tengok E kan. You kena tengok E. So kalau kamu tengok state yang pertama untuk E ni, E sama dengan kosong. So tadi kalau E sama kosong, apa berlaku pada Q kelas? What will happen to Q bila E sama kosong? Anyone can answer? No change. No change, right? So no change. That's why, because your Q is equal to 0 initially, so Q ni will remain 0. Remain 0. Sampai bila remain 0? Sampai E ni habis lah. Kosong ni kan. So dia akan remain lah kosong. But when E equal to 1. So apa berlaku kalau E equal to 1? What happened to Q when E equal to 1? Kelas? Q akan ikut D. Q akan ikut D. So kalau kamu tengok kat sini, dia panjang ni kan. Ni sepanjang ni semua E sama dengan 1. So bila panjang ni E sama dengan 1, so apa berlaku kepada Q waktu ni? Daripada sini sampai sini ni. Okay, daripada sini sampai sini. Okay, so Q akan follow whatever D berlaku. So kalau kamu tengok sini, first your Q is 1 because your D also 1. Okay, your Q is 0 because here your D is also 0, right? Okay, and then here your D is 1, so that's why your Q also 1. Sampai sini. Sampai sini. Okay, and then here kat sini ni your E is equal to 0, right? So bila E is equal to 0, so your Q tak boleh berubah. Okay, cannot be changed. So dia akan remain lah 1 kat sini. Dia remain je. Walaupun kalau you tengok kat sini D ni berubah kan. Ni berubah kat sini. Dia tukar menjadi kosong kan. Tapi Q tak boleh berubah. Okay. Tapi bila E sama dengan 1, so Q pun akan follow lah D waktu ni. So dia akan jadi kosong juga. Sebab D waktu ni adalah kosong. So ni konsep untuk D latch. So output Q change immediately when D is changed. Okay. And when E is equal to 1. Kan? Bila E is equal to 1, so your Q is equal to D. But when E is equal to 0, your Q cannot be changed. So ni untuk D latch. Okay, boleh? Ada nak tanya? Boleh? Beza antara D latch dengan D flip flop. Tak ada tanya? Faham? Faham. Okay, so habis. Kita habis chapter 7 So sebelum tu saya nak tunjukkan sebab kalau ikutkan sebenarnya kalau dalam buku kamu, for those yang ada buku waktu ni, kita ada application of D, right? Kejap saya share sekejap content bila okay. So yang ni kan. So yang ni saya tak letaklah slide. Okay. So kalau kamu tengok kat sini, okay, application of D flip flop. So dia sebenarnya digunakan dalam calculator sebenarnya. Dia digunakan dalam calculator. So kalau tak ada flip flop ni kan, D flip flop ni dia macam storage lah. D sebenarnya dia macam storage, which is dia akan hold your value. So without D ni, kalau calculator tu, kalau kamu tekan sebarang number tu, dia when you release your keyboard ataupun keypad tu, dia akan missing lah, number tu akan hilang. Tak boleh lah kan dalam case tu. Contoh kalau you ada calculator, okay, you have your calculator, okay, you press your number, okay, and then you release your hand kan, lepas tu nombor tu hilang. Mana boleh kan, calculator biasa kita tekan, nombor tu still ada lah dekat situ kan. So macam mana kita nak simpan nombor tu, so kita kena letak dalam construction of calculator tu, itu fungsi D tu lah untuk simpan, okay, sebagai memory kan, sebagai memory. So saya tunjuk contoh circuit kat sini, okay, boleh nampak circuit kat luar depan ni.
Nampak tak? Nampak Ha? Tak nampak? Nampak. Nampak, okay. So, sekejap. Ni sama macam dalam buku kamu tu lah. Which is yang ni without D. Okay, so kalau kamu tengok kita ada nombor kat sini, sebelah sini S1, S0 sampai S9 ni consider sebagai your keyboard lah, your number kan. Okay, and then okay, ni adalah dia punya encoder, decoder semua tu kan, daripada binary kepada decimal kepada binary kan. So yang ni tak ada, kalau tak ada T apa berlaku, so saya tunjuk you tengok pada display ni. Okay, so contohlah kita nak tekan nombor 4, kita press number 4 kan. So bila I press key 4, so kalau kamu tengok pada display tu, okay, kamu tengok pada display dia akan keluar nombor 4, betul tak? So for time being ni, saya still press number 4, meaning that mouse tu saya still tekan lah maksudnya kan. Tapi apa berlaku kalau saya release mouse? Kan nombor tu hilang. So setiap kali nak tekan nombor tu, you kena remain je tekan nombor 4 ni kan. So tak boleh lah. Mana boleh calculator macam tu kan. So biasanya kita kena ada satu device which is dia akan hold the value tu. Dia akan hold the value. So untuk proses dalam calculator ni, kegunaan D ni adalah untuk sebagai register lah, ataupun untuk memegang nilai tersebut. Okay. Saya share, okay, saya tunjuk yang satu lagi yang ada D tu. Okay, ni. Okay, so kalau kamu tengok sini, ni sekarang ni kita ubah sway sedikit. Okay, yang tadi tu, okay, kita letakkan D flip-flop ni. Okay, dan kita tambahlah gate semua tu kan untuk kita apply dia punya ni. Ni sama macam dalam nota kamu ni kan. Okay, so a 4-bit storage register can be constructed using 4D flip-flop. Okay, the input data is transferred into D flip-flop on a 0 to 1 clock path. Okay, so kita ubah sway dia akan jadi macam ni lah, this one. Sama lah ni macam yang circuit yang saya tunjuk tadi kan. So saya tunjuk apa berlaku bila kita run ni. Okay, so contohnya kita tekan nombor 4 tadi kan. Okay, press number 4 and then kita release. Kamu tengok di sebelah kiri tu yang button S1, S0 sampai S9 tu. So currently saya still press number 4. S4 tu kan. So sebab tu display tu dia keluar number 4. So what will happen bila I release the input tu kan. Okay, so saya dah release. What will happen? Value number 4 tu still display pada output tu. Still ada lah remain. So itu kegunaan D tadi tu sebagai register tu lah, untuk simpan data. Itulah kegunaan. Okay. And then dalam dalam ni juga ada simple calculator ni kan. Okay, ada simple calculator. Okay, so this calculator ni, okay, has two storage. Of course lah calculator, at least kita kena ada 2 nombor lah kan untuk kita buat operation tambah, tolak kan. So untuk simple calculator ni kita melibatkan 2 operation sajalah, tambah ataupun tolak kan. So kita ada 2 storage A dan storage B. Okay, so the control load input is used to load the number pressed on the keyboard into register A or B. And then kita juga ada add subtract control. Okay, equal to 1 for addition. Okay, ni terbalik sebenarnya. Control 1 for subtraction, 0 for addition kan. Yeah. So contoh kalau kita nak buat proses tambah. This one kan. Add 2 numbers, 2 plus 3. Kan? So sebelum tu saya tunjuk circuit untuk calculator. This one lah. This one. Okay. This is a circuit for your calculator. Kan? So you ada keyboard kat sini. Ini terbalik sikit kan. Okay, and then you ada encoder. Okay, and then here is decoder. Okay, and then di sini kegunaan D ni, okay, untuk load
the input lah untuk pegang value tadi ke dalam dua register. Kita ada register A, register B. Register A untuk simpan nombor yang pertama, register B tu untuk simpan nombor yang kedua kan. At least kita kena ada dua lah untuk simpan dua nombor. Contoh kita nak tambah 2, tambah 3. So 2 simpan pada A, 3 simpan pada register B kan. And then of course untuk operation tambah ataupun tolak ni kita kena tambah satu circuit, okay, which is add, subtract. Okay, adder and subtractor circuit tu. Yang kita belajar masa chapter 5 kan. Kan chapter 5 kan kita ada 3 circuit utama kan. Kita ada parallel adder circuit, subtractor circuit and adder subtractor circuit. So dalam calculator ni kita gunakan circuit yang ketiga lah, which is adder or subtractor circuit tu. Adder subtractor circuit tu. Okay, so di sini. So proses dia contoh, ni step-step dia lah. Macam mana kita nak buat proses penambahan contohnya kan. Add two numbers 2 plus 0. Okay, so first load 0 into register A and B. Maksudnya kita nak clearkan nak clearkan calculator waktu tu lah. Contoh previously kita ada buat some calculations kan. So kita nak clearkan, kita load 0. Okay, so macam mana kita nak load 0 into register A and B. So A dengan B ni kita kena open the register lah. Maksudnya kita open dia punya register tu supaya bila kita press 0 dia akan masuk. So maksudnya kan. So bila kita press 0 dia akan automatically masuk lah. Okay, so untuk perform addition, adder subtractor tu kita kena setkan control dia sebagai 0. Betul tak? Yang kita belajar masa chapter 5 tu kan. So adder subtractor circuit. Yang ni kamu kena ingat lah chapter 5 tu. Adder subtractor circuit. Whenever control value is equal to 0, meaning that your circuit is performing the addition process. When your control is equal to 1, okay, meaning that your circuit is performing the subtractions kan. So because kita nak perform tambah, so that's why kita kena put the value of control is equal to 0 lah. And then how to load the register A equal to 2. Maksudnya sekarang ni kita nak masukkan data ke dalam register A, which is data tu nombor 2 kan. So first step, load A you need to set to 1, load B you need to set to 0. So apa maksud yang pertama ni? Maksudnya kita open load A tapi kita close load B. Kita close register B lah. Sebab kalau kita open dua-dua, nanti you tekan nombor 2 tu, dua-dua register dia pegang nombor yang sama, which is 2. Tak boleh lah kan. Kita kena tutup salah satu sebab kita ada satu input saja, kita tak ada different input. Lainlah kalau you ada satu input untuk A, satu input untuk register B. So okay kan, ni konsep dia kita guna satu input. Yelah calculator kan, calculator kita ada keypad yang sama je, betul tak? Tu maksud dia. Okay, and then bila kita dah masuk value A, okay, nombor 2 tu of course dia akan display pada you punya display tu ataupun 7 segment display. Selepas tu kita nak masukkan nombor 3 pula. Kita nak masukkan input 3 ke dalam register B. So currently register A dah pegang nombor 2 kan. So kita akan close dulu A, lepas tu baru kita buka B. Kita kena tutup lah A tu. Kalau kita buka juga A, nanti nombor 3 masuk juga dekat A kan. So kita tak nak mengubah apa-apa value dalam A, so kita close, kita kunci lah A tu. So bila kita dah buat macam tu, automatically dia akan perform the operations lah. Okay? 2 plus 3. So the answer is 5. So saya tunjuk contoh kat sini. Calculator. Okay, this one. Okay, so this is the calculator tadi. Kan? So this is the input. Okay, this is encoder, this is decoder. Okay, decoder, and then this is apa tadi? Adder subtractor circuit ni. Okay, and then ni yang register A dan register B. So D ni digunakan untuk masukkan, untuk hold the data as a memory for register A ataupun dan juga register B. Okay, and then ni adalah load A, load B ni untuk control the value lah from load A and load B. Register A and register B. Okay, kalau ikut step pertama tadi, bila kita run. Okay, so first kali kita set A is equal to 1. Okay ni. And then B also equal to 1. So kalau dua-dua 1 ni, whenever you tekan sebarang nombor kat sini, dia akan masuk lah. Contoh kalau kita tekan 0.
So kosong tak nampak kan. Contoh saya tekan satu nombor lah, 2 contohnya kat sini. Okay. Pasal tak, bila saya tekan 2 ni, nampak dekat register A dia keluar 2, register B pun dia keluar 2, and then kat sini hasil dia akan jadi 4. Kenapa? Sebab kalau tengok ni, add subtract ni saya setkan control dia equal to 0. Because when your control is equal to 0, you are performing additions lah. Okay, when your control is equal to 1, dia akan perform the subtraction. So bila dua-dua load ni saya open, bila saya tekan satu key, dia akan masuk pada dua-dua register. Kalau you nak masuk the same number, tak apalah, you open dua-dua kan. Tapi sekarang ni kita nak masuk different number, right? Register A kita nak masuk nombor lain, register B kita nak masuk nombor lain. So salah satu tu kena tutup dululah. So contohlah sekarang ni kita nak clear kan. Okay, so kita buka dua-dua ni, kita nak clearkan dua-dua ni kepada kosong. So kita buka dulu, load A buka equal to 1, load B pun equal to 1. So when I press 0, so dua-dua tak akan jadi 0 lah. Okay, and then you have to make sure your control for adder subtractor circuit ni still 0 sebab kita nak perform addition kan. So contoh kita nak perform 2 tambah 3 tadi. So apa yang kita kena buat, load A kita remain 1 tapi load B ni kita close equal to 0. Okay, so saya nak masukkan nilai 2 kan. So saya press key 2. Okay, you tengok pada display register A tu. Okay, so dia jadi 2 kan. And then register B dia kosong. What will happen to your output, dia akan jadi 2 lah because 2 plus 0 is 2. Kan, 2 plus 0 is 2. And then now saya nak tukar value register B kepada 3. Currently register A is 2 kan. So kita kena tutup dulu load A ni kepada kosong supaya dia tak akan masuk nilai nanti kan. Tapi kita kena open load B lah. Maksudnya now kita nak enter new value to your register B. Okay. So I press number 3. Okay, so now 3 is in register B and then your sum results dia dah menjadi 5. Okay, because 2 plus 3 is equal to 5. Okay. Okay, contoh kalau kita nak buat subtract. Subtract, saya nak tukar nombor A ni, saya nak tukar pada satu value yang lebih besar daripada nombor B ni kan. Contohnya saya nak buat 7 tolak 3 kan. So saya masukkan 7. Sini saya tukar dulu. Okay, so saya tukar. Okay, so currently saya tukar control ni kepada 1. Okay, maksudnya saya nak perform subtract. Okay, so nilai A 7, nilai B 3. So 7 tolak 3 dia akan jadi 4. Okay, so this is a example of calculator lah. Simple calculator. So I think this one will be your third lab session, right? Lab yang ketiga nanti you kena draw the calculator. Depends on your class lah. Macam my class lepas ni, I think next week kot. So you need to draw this one. You need to draw the calculator. So yang ni ada je dalam buku kamu tu kan. So tak ada masalah, boleh follow je. Okay, so ni example lah. Example of simple calculator. So habislah untuk chapter 7. So chapter 7 ni flip-flop So yang penting dalam chapter 7 ni adalah konsep perbezaan antara sequential dengan combinational circuits. And then 4 types of sequential circuits tadi. So we have SR latch, SR flip-flop, D latch and D flip-flop. So you kena bezakan 4 tu lah. Macam mana dari segi operation of your Q tu. Dan output, macam mana you nak tentukan output Q. Alright. So I think that's all. Any question? Ada nak tanya apa-apa kelas? Tak ada? Syah, you nak cakap ke, nak tanya? Tak ada, Miss. Tak ada. So kalau tak ada apa, I think that's all. Please do not forget to take your attendance in new future. Okay, so I hope yang tanda attendance tu ada di sini lah. Memang ada yang message saya have a problems to join the class. Okay lah kalau you ada problem, tak ada masalah. Okay, yes. Saya faham. Ya, saya Izzuddin. Esok cuti ke? Kalau ikutkan yes,
because of Agung punya birthday kan. Birthday Agung. Saya pun baru perasan sebenarnya. Saya baru perasan ya, ada cuti. Kalau ikutkan cuti lah. You ada kelas esok kan? Saya pun ada kelas esok ni sepatutnya pagi dengan petang. Okay. Your lecturer tak ada cakap apa-apa? Izzuddin tak ada cakap apa-apa? Tak ada, Miss. Tak ada. So mungkin lecturer bukan tak perasan. Yelah masing-masing berada di rumah masing-masing kan. So sama je cuti kan, tak ada cuti tu sebenarnya. Okay, so kalau ikutkan kalendernya esok cuti lah. Esok cuti. Okay. Okay, ada lagi? Tak ada so kalau tak ada itu saja. Lepas ni saya akan share as usual, saya akan share maths lecture ni, video ni dalam YouFuture, dan of course dalam tu juga ada video yang saya dah rakam berkenaan dengan topik chapter 7 ni lah. So kalau you still do not understand, so you can refer your my video nanti. Okay. Right, so kalau tak ada apa-apa itu saja. Yes. Saya dengar. Ya, saya. Test masuk chapter apa ya? 3, 4 dan 5. Hari Khamis. 10 bulan 5 kan? 10 bulan 6 lah ya. 10 bulan 6. Hari Khamis ni malam. Nanti saya akan minta pensyarah masing-masing lah untuk confirmkan dari segi timing tu betul-betul. Kita malam lah, cuma timing tu pukul berapa tu kan, mungkin dalam pukul 8 ke, lepas suku tengok lah. Sebab test kita ni dalam 2 jam. Okay, 2 jam. Chapter 3, 4 dan 5. Okay, so harapnya semua dah get ready lah buat preparations kan. Macam kelas saya memang dah bagi siap-siap dah soalan tutorial. Akan dibincang pada hari Rabu lah untuk kelas saya kan. So I hope for my class 3A dan juga 4I, you dah complete ataupun dalam proses nak siapkan tutorial tersebut. Okay, so saya akan bincang soalan tu pada hari Rabu nanti. So kelas saya dah buat belum ni? Kelas 3A ni? Tutorial saya? Sedang. On the way. Sedang buat. On the way. So on the way tak apa. Ada masa lagi. Esok you cuti, so you boleh buat. And so saya bagi awal itu. So kalau ada siapa yang nak buat awal, buat je lah. Okay. So itu sajalah untuk kelas kita pada hari ini. Kita jumpa insyaAllah pada minggu depan pula lah untuk continue for the next lecture. Alright, so that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Thank Miss. you, Thank you, Miss. Miss. Thank you, Miss. Sama. Thank you, Miss. Sama. Thank you, Miss, for today.